Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Saya doakan murid-murid sihat sejahtera di samping keluarga yang tersayang. Baik, hari ini pendidikan Islam kita akan belajar ibadah iaitu bersuci daripada hadas. Bersuci daripada hadas. Ini adalah tajuk sambungan, ya, sambungan daripada 2 minggu lalu, ya. Jadi kita akan sambung lagi tajuk ni. Baik. 2 minggu lalu kita telah belajar maksud hadas kan. Maksud hadas apa? Kemudian kita sudah belajar pembagian hadas iaitu hadas kecil dan hadas besar. Kemudian kita telah belajar hukum bersuci daripada hadas iaitu wajib. Kita juga telah belajar sebab-sebab berhadas. Ada 6 ni sebab berhadas. Baik, kita juga telah belajar perkara yang dilarang semasa hadas besar. Kan? Jadi seterusnya kita juga telah belajar cara-cara mandi wajib. Jadi murid-murid jika masih lagi belum faham, dia rasa macam keliru, rasa macam tak faham kan, boleh tonton balik 2 video yang saya bagi minggu lalu dan minggu satu lagi tu. Sebab video itu adalah sudah terang dengan lebih terperinci ya. Jadi kalau murid-murid tengok 2 video tu masih lagi tak faham, masih lagi keliru, boleh mesej Ustazah. Ya, tak ada masalah Ustazah. InsyaAllah Ustazah akan jawab mesej tu ya. Baik, jadi hari ini kita akan sambung tajuk ibadah kita iaitu larangan semasa berhadas besar dan juga kepentingan mandi wajib. Okey, kita pergi dulu kepada larangan semasa berhadas besar. Rasanya dah belajar lah itu kan. Tak apa, kita satu kali lagi Ustazah terang. Baik, larangan semasa berhadas besar yang pertama iaitu kita tidak boleh menunaikan solat. Menunaikan solat tak boleh jangan semayang lah. Tak boleh semayang dalam keadaan hadas besar. Tak suci kan. Jangan semayang ya. Kemudian mengerjakan tawaf. Tawaf di Mekah tu pun tidak boleh. Kan, saudara terangkan. Contohnya ni Kaabah kan, dekat Mekah ni Kaabah. Ni kan kita nak keliling Kaabah ni tidak boleh ya. Tawaf mengelilingi Kaabah ni tidak boleh dalam keadaan berhadas besar. Okey, kemudian membaca dan menyentuh Al-Quran tak boleh ya. Membaca dan menyentuh Al-Quran pun tidak boleh. Sentuh tak boleh, apatah lagi membaca kan. Al-Quran tak boleh dalam keadaan hadas besar. Kemudian berada dalam masjid. Berada dalam masjid dalam keadaan hadas besar pun tak boleh. Ini banyak pendapat ya. Ada kata boleh, ada kata tidak boleh. Tapi Ustazah sarankan tak perlulah. Tak perlulah pergi masjid dalam keadaan hadas besar. Sebab apa? Sebab kita pun tak boleh semayang juga kan masa tu. Tak perlu, tak payah. Baik, jadi kita pergi kepada kepentingan mandi wajib. Kepentingan mandi wajib. Baik, pentingnya mandi wajib ni kerana apa? Sebab Islam sangat menitik beratkan seseorang tu untuk mandi wajib ya. Kebersihan, Islam sangat menuntut kebersihan, bersih. Islam ni suka kepada sesuatu yang benda yang bersih. Jadi kepentingan mandi wajib ada 2, iaitu dari segi jasmani, iaitu dari segi badan luaran, dan juga rohani. Rohani dalaman kita. Kita tak nampak dalam ni roh kita. Okey, kepentingan mandi wajib dekat jasmani. Yang pertama, badan menjadi lebih bersih dan segar. Ya betul. Bila kita dalam keadaan tak suci, contoh dalam keadaan darah haid kan, dalam keadaan haid kita rasa tak bersih. Tapi selepas kita mandi wajib rasa macam wow, bila dah kita sudah mandi wajib kita rasa macam segar, bersih saja ya. Baik, yang kedua, sihat tubuh badan. Badan kita akan jadi lebih sihat. Kemudian yang ketiga, membersihkan diri daripada bau dan kuman. Contohnya bila lelaki keluar air mani, dia akan ada bau. Jadi perlulah suci balik daripada hadas besar itu dengan mandi wajib supaya membersihkan diri daripada bau dan kuman. Nombor 4, memberi keselesaan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kita akan rasa lebih bersih saja untuk bercakap dengan orang lain. Berinteraksi itu maksudnya bercakap lah. Berkomunikasi dengan orang lain. Baik, kita pergi kepada
kepentingan mandi wajib dari segi rohani, roh dalaman kita. Yang pertama, membolehkan untuk bersolat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Jadi kita boleh solat, semayang boleh, kita boleh tawaf, yang Kaabah tu, mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali pun boleh, dan juga menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, semua boleh dalam keadaan dah suci kan, dah tidak, dalam keadaan tidak berhadas besar ataupun tidak berhadas kecil, tidak berhadas besar lah, kita dah suci, boleh melakukan aktiviti tu. Kemudian nombor 2, amal ibadat akan diterima oleh Allah SWT. Ya, Allah akan terima amal ibadat kita dalam keadaan suci. Kalau kita masih lagi tidak bersih, masih lagi dalam keadaan berhadas besar, kita buat apa saja, semayang ke, solat, semayang ke, kita tawaf ke, baca Quran, Allah tak akan terima kalau kita dalam keadaan masih dalam keadaan hadas besar. Ya. Jadi kita kena mandi wajib untuk Allah terima amal ibadah. Baik, yang ketiga, last, sebagai bukti ketaatan kepada Allah SWT. Jadi ia adalah bukti kepada kita taat kepada Allah, sebab ini adalah arahan daripada Allah SWT. Ya, benda yang Allah suruh kita buat, jadi kita taat. Baik, jadi alhamdulillah habis sudah tajuk ibadah suci daripada hadas ni. Jadi ada apa-apa soalan boleh tanya Ustazah ya. Kita akhiri pelajaran kita dengan bismillah, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.